Selamat pagi. Hari ni kita cuti. Kita tidaklah begitu berpagi-pagi. Kita relax-relax, santai-santai. Dan kami pun nak makan breakfast ni pun lambat sikit. Tapi sebab lambat punya pasal, kita ada 4 resepi. Satu, saya nak tunjukkan secara praktikal cucur jagung yang kita makan hari tu masa hari yang pertama. Sesiapa yang bersama dengan saya pada hari pertama tu, saya makan, dia kan tunjuk beritahu cara mulut saja kan, cara teori. So hari ni kita nak buat cara praktikal, plus bonus 3 resepi lagi yang simple-simple, sebab hari ni kami nak makan yang simple-simple masa time tengah hari. Jadi 3 ke resepi bonus. Cucur jagung 1, ayam sambal belacan, dengan masak lemak. Okey, kalau kata cara nak masak nasi pun, saya harap benda ni, cara nak masak ni akan ditunjukkan pada anak-anak, kawan-kawan semua. So, apa khabar kita hari ni? Bagi sesiapa yang baru mengenali saya adalah Siti Khadijah Daud, Managing Director of Maisha Resources Malaysia Sdn Bhd. Kami adalah kontraktor cleaning services dan kepakaran kami adalah membantu pengurus bangunan ataupun pemilik bangunan menguruskan cleaning services you all dengan lebih efektif, sistematik dan juga proaktif. So, apa yang anda makan semua masa tengah time pagi hari ni? Ada apa-apa yang special tak? Kalau sebut-sebut tu mungkin memberi ilham saya sikit lah kan, pada saya sikit untuk nak menyediakan menu-menu apa-apa yang lain. Okey. Saya dia poor network connection lah. Dia just on off dia punya connection. Kenapa? Umi ada guna data dengan ni I don't know. I think you better do something, sebab semalam live semalam kat dalam satu group tu pun dia macam dia terputus-putus. Umi guna data saja. Umi ada guna data tak? Ada kan? I don't know. You look at it. I don't know. Umi tak pandai benda-benda tu semua. Kejap. Ada siapa-siapa yang bagi ni tak? Yang bagi feedback tak? Ada Rosmaza Saad. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam Rosmaza Saad. Terima kasih bersama kami hari ni. Sorry, boleh tak bagi tahu kat saya, adakah percakapan saya ni jelas? Ada terputus-putus tak? Sebab semalam live ada saya buat untuk satu grup pembelajaran saya. Bila saya cakap tu dia terputus-putus macam cut. Ada pemasalah tak bila saya bercakap macam ni? Boleh dengar jelas ke? Percakapan saya terus ke? Sebab tadi anak saya cakap kata ada masalah macam terputus-putus, poor connection ke apa-apa ke. Nak minta tolonglah, kata bagi feedback sedikit. At least kita tahu lagi. Penat je bercakap, penat aja kita berborak dan kita buat kerja, tiba-tiba penyampaian tidak settle. Okey. Dia dah kata dah okey. Sekejap Mujahid nak check kejap, tengok dia punya handphone, tengok sama ada saya bercakap cara okey ataupun tak. Okey, sebelum saya nak buat hari ni ideal. Kenapa ni? Hari ni saya dah start berpeluh, duduk dalam keadaan yang tak selesa macam ni. Sebab itulah dia mulalah kan. Sebab tu kalau kata masuk kat dapur, saya sangat-sangat suka kalau nak buat kerja cepat. Kan, panas duduk dalam ni. Everything okay Majid? Okay. Alhamdulillah. Okay, kalau kata tak okay pun semua, tolong bagi feedback kat saya Okay. Pertama mula-mula sebelum saya nak buat cucur, saya nak masak nasi dulu. Nasi ni adalah beras siam dan saya dah lama dah tak pakai, dah terlupa dah macam mana cara nak masak apa semua. So bila dua eksperimen 2-3 hari ni, saya dapati the best way untuk nak masak nasi beras siam ni ataupun beras wangi adalah dengan kita pakai apa orang panggil cawan. Okey. Bila cawan, bermakna kita dah tentu dah suka tu pakai cawan, dan selalunya kita kalau kita masak, kita akan letak dengan jari kita lah apa semua. Macam for instance kalau saya nasi biasa, saya akan letak jari saya atas ni sebanyak mana, katalah okey beras ada sebanyak ni, air pun sebanyak ni. Tapi bukan untuk beras siam. Dah saya eksperimen beberapa hari ni. Apa yang saya buat, saya masak sebiji macam saya masak nasi basmati nasi biryani tu. Kalau untuk nak masak beras basmati, katakanlah kalau 3 cawan ni, cawan beras, air kena lebih 1, jadi 4 cawan air. Bila saya buat tu semalam, saya rasa puas hati lah. Kalau in the future, kalau kata nak buat nasi goreng pun saya rasa tak adalah galak sangat. Kalau tidak sebelum tu, alahai lembik je sentiasa.
Maklum dah lama tak makan beras wangi. Saya makan ni bukan apa saja, teringat dan teringin. Sekali-sekala dia bila kita penat-penat, beras ni beras bagi saya lebih mahal. Jadi kita nak juga self reward kan. Jadi saya pun buatlah begitu. Okey, saya nak masak beras pula. Masak nasi, so saya just nak tunjuk kaedah saya bubuh air je. Sebenarnya bukanlah kata nak masak nasi, apalah nak tunjuk sama nasi pun nak tunjuk kan. So ini kata bagi orang yang pokok dah terlupa macam saya. So saya pakai bekas ataupun penapis yang memang penapis lah, yang yang berlubang-lubang ni supaya senang. Kalau kita basuh dalam bekas biasa yang tak ada berlubang, jadi air kat situ tu dah akan ada. Mana kita buang air pun dia tetap akan ada. So at least bila ada macam ni dah, sukatan air dia tu tak lari. Okay, jahit tolong ambil puyuk tu. Okay, basuhlah, selawatlah, bersemoga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, dah settle. Okay, thank you. So kita tunggu bagi dia kurang air. Ada Umi nak letak kat sana. Okay. Okay, sebanyak mungkin air. Okay. So ni adalah 3 cawan. Tak kira lah cawan apa yang anda pakai pun, gelas ke apa ke, bermakna dengan cawan ataupun gelas yang sama, anda sukalah air. So this is 3 air. 3 beras, 4 air. 1 2 3 4. Okey. Harap semua okey. Kita seimbangkan dia lah. InsyaAllah. Dan kita ambil kain untuk lap bawah periuk tu. Biasalah kan. Sorry macam mana saya kata, ada certain things yang within my reach. Benda-benda yang saya nak pakai. Kadang-kadang bila saya pakai air kangen untuk nak masak semua, benda ni kena ada. Dan kita orang kat sini, kat rumah, ikan bilis ni memang macam satu kewajipan. Okay, just masak. Saya masak nasi dulu, ikut ajaran orang tua dulu lah kan. Belum apa-apa masak nasi. Itu sebelum breakfast. Itu selepas breakfast. Jadi breakfast pun tak makan lagi kan. Tapi at least nanti kita boleh tengok okey ke tak. Saya tak kata saya pandai, tapi kita sama-sama eksperimen menjadi ke tak. Kalau tidak, in future kita adjust balik. Tapi berdasarkan apa pengalaman semalam yang saya buat, saya tengok okey. Okey, hari ni kita pergi ke cucur jagung. Okey, ini kita pakai 2 biji jagung dan 1,5 dah menantu saya dah tolong buatkan. Ni saya just nak tunjuk. Kalau kita buang, bukan kita buang, mana kita sagat benda ni kan, makna sikit dulu apa semua. Make sure kita buat sampai habis-habisan. Kadang-kadang kita rasa macam benda tu tinggal tongkol aja, tapi sebenarnya masih banyak isi lagi. Gunalah, pakailah macam tu. Ada orang pakai sagat dan semua, tapi bagi saya macam ni dah memadai. Ni 2 ni bolehlah tahan dari ke petang kot cucuk ni. Kalau 2 batang jagung kan. Okey. Dah tadi semua dah berbasuh apa semua, jadi saya terus akan proses. Okey. Bila dah macam ni, okey. Apa yang saya masukkan ke dalam ni? Okey, saya masukkan jagung. Biar ke tepi sikit. Ya. Apa dia? Umi bagi embadau mi ke kiri sikit. Ke kiri sikit macam tu. Siapa lagi ada tu? So far Ros Mazza Saad yang dia cakap Assalamualaikum, yang lain tu tak bagi kami. Ada 4 orang. Ada 4 orang. Okey, yang 4 orang lagi apa khabar? Bersalam-salamanlah dengan saya, berkenalanlah dengan saya kalau kata belum berkenalan dengan saya. Anyway, terima kasihlah kan masih lagi dengan saya. Tengok sudi meluangkan masa time masa time cuti ni. Orang masa time cuti banyak je aktiviti kan, tapi bila kawan-kawan bersama dengan saya rasa semangat dah saya. Okey. Dalam ni apa yang saya masukkan adalah garam sekali. Okey.
kena main agak-agak Okey, kita bubur 1 sudu ni. Okey, gula saya pakai brown sugar. Saya pakai 2. Kita pakai 2 dulu. Apa-apa pun kita kena eksperimen, kena rasa-rasa. Sebab kita ni bukanlah expert kan. Kejap macam tu kat sini. Dan saya suka masuk telur sedikit. Bila masuk, catulah air bubur sikit-sikit dulu. Kita tengok apa kita nak rasa. Ini sebagai hapus lah. Sebab kalau terlebih sikit pun tak apa, sebab nanti kita nak masukkan tepung kan. Okay, garam sikit lagi lah. Okay, masukkan mujahid. Ya. Mai. Okay, mai Dah kat buang sini. sana. Cara kita ni adalah is very important. Dia tak lama dia tak lama, sekadar tu. 1 2 3. That's it. Tak payah lama bagi ada dia punya rasa. Saya rasa macam benda ni kecil sikit, jadi saya nak biar besar. Sekejap. Gua rahsia saya tak boleh tengok lah kan. Pengsan kan. So kita tunjuk yang baik-baik je. Ni pun yang baik-baik pun tak apa nak baik tengok kan. Okay. Saya adalah seorang yang suka whatever it is, pakai je lah. Kita punya. Nampak ke? Okay, nampak? Okay. Saya nak rasa sikit. Aku rasa. Okay. Ada dia punya rasa walaupun tak begitu, tapi tak apa, saya tak masuk ni lagi. Okey. 1 cili besar, cili merah. Buang buang dia punya biji. Lepas tu daun bawang ambillah dalam segenggam macam tu, masukkan. Ni adalah 2 biji bawang besar yang didadu. Hari ni saya rajin sikit. Hari tu saya ajar suruh masukkan kulit-kulit kalau kata time kita sibuk lah. Tapi yang tak berapa nak seronok tu bila kita pakai kulit sekali, kalau kulit tu tidak halus, bila dia dah sejuk, later kata belah petang, dia akan jadi macam berplastik sikit. Tu yang tak syok tu. So hari ni saya tunjuklah kerajinan saya. So saya pakailah benda yang yang tidak berkulit. Kulit ni saya simpan untuk resipi lain pula. Okey. Pakailah banyak mana yang nak pakai kan. Pakai semua. Oh no, you don't. Ni lagi nak masak lemak lagi ni. Okey. Okay. Kita pakai masa time ni barulah kita adjust dengan tepung. Tepung jangan masuk zeruk macam tu. Tunjuk sikit tepung apa? Oh, ni tepung biasa, tepung gandum. Saya ada special saya punya preference. Saya suka pakai tepung Pak Iza. Tapi since tak ada, so kita pakai apa yang ada lah. Okay. Kita kacau. Anti manis. Salam, memang sedap buat cucuk jagung Kak buat ni. Favorite family kami. Alhamdulillah, lekat ya resepi ni mana ya. Alhamdulillah, lega lah dengar. Seronok lah. Actually kena perlu sikit garam, gula lagi. Sebab rasa macam tak begitu manis. Ada jagung yang manis, ada jagung yang tidak. So hari ni pula jadinya yang tak manis. Sebab nak beli jagung dia kata no testing. Kan, kalau boleh ambil satu macam tu kan, boleh rasa itu okey lah juga kan. So dah tahu kata bila beli tu carilah jagung madu. Tapi kita orang main hentam je. Apa-apa benda kita adjust balik kan. Okey, tengok rasa. Jangan sombong untuk merasa. Itu je yang paling penting. Saya bubuh garam sikit lagi. Sebab ni okey, baru kita masukkan lagi. Jadi benda ni akan jadi ingredient dia banyak. Jadi kita makan puas, nak makan kat rumah kan. Tetapi sejujurnya kalau lah benda ni dibuat dibuat sebagai business, buat macam mana kita makan kat rumah,
But of course lah, sebab benda sedap, ingredient banyak apa semua. Dan kita jual lah dengan mahal sikit kan, berbaloi lah dengan harganya. Siapa nak beli, tak nak, tak apa, next. Kita buat macam tu. Kalau bagi yang rajin lah, macam saya tak rajin nak menjual-jual macam ni. Okay. Okay, just nice. Tapi saya kena, sebab dia terlalu lembut, saya kena tambah dia. Saya takkan ada macam, okay, sukatan dia berapa-berapa semua, tak ada. Untuk yang ni dia, sebab asal resepi saya belajar daripada kakak saya. Ini memang salah satu pada resepi. Saya ingat resepi Tok Jah juga. Resepi nenek saya. So dia memang bubur sikit macam ni. Memang tak banyak. So saya pun kena ikut lah. Tapi ada juga benda-benda yang saya adjust balik sendiri kan. Tapi kalau kakak saya buat, air tangan dia memang mengancam. Okay, just nice. Okay, saya kena panaskan minyak. Oh, silap lah tak suruh Mujahid panaskan minyak. Mana pistol Umi? Panaskan sepanas-panasnya dulu. Okay, kena naikkan sikit. Nak buka gua lagi. Nanti orang tengok pingsan. Tutupkan sekejap. Tutup. Okay, naik sekejap. Mana ni punya? Yes. Okay, boleh turun balik. Ni sebab saya rasa macam bersalah lah. Itu just tunjuk-tunjuk saya bercakap teori saja. Dia hari ni dah settlekan siap-siap bab cucu jagung. Ada, kalau nak lebih sekata, pakai yang ni. Saya rasa pemukul ni adalah daripada rumah mak saya. Tak tahulah kot pemukul ni lebih tua daripada saya. Saya pun tak tahulah. Yang ni saya tak akan pakai jemput-jemput. Macam tu saya akan pakai lean. Best ni cekolok jagung ni dia. Oh, thank you. Saya rasa macam tak boleh kat dia tak ni, so saya kena masukkan lagi. This is the thing yang saya cakap lah. Kena tengok sikit. Lagi dia tak boleh. Takut nanti dia lepe terus. That's not the way lah. Okay. Sekarang ni. Okay. Minyak. Okay. Kita sembunyikan pintu gua sekejap. Masuk sikit je. Okay. Dah tenggelam lah pula benda ni. Okay. Saya rasa lepas ni just nice apa. Kacau. Jangan tak kacau. Kita nak kena hancurkan garam gula yang ada dalam ni kan. Lepas ni Mr. Mujahid akan jadi tukang touring. Mula saya dulu, lepas tu kita nak beredar kepada benda lain. Oh lama, itulah dalam saya duk rancang kata saya nak buat benda lain ni saya buat dulu. Okay, sementara tu. Sekejap, rasa lagi. Just nice. Sekejap tu rasa. Okay lah. Okay. Yang ni adalah ayam yang saya dah penggap beberapa hari. Kadang-kadang bila saya dah defrost, kadang ada lebih, saya buatlah apa yang patut. Okay, yang ni atas sikit. Okay. Yang ni ayam saya pakai barbecue sauce, chili sauce, lepas tu segala herbs yang ada dengan lada hitam. Saya campur apa semua, lepas tu saya penggap. Ini dah berair apa semua, tak apa. Kita just masukkan dalam air fryer. Saya suka bakar dalam air fryer. Jom kita. Sementara menunggu minyak panas. Jom. Careful Mujahid. Sebelum kita nak
menggap dia. Air, segala air semua akan keluar kan. So, jangan buang. Yang penting bakar je dulu ni. Air fryer ni dia boleh jadi macam Virginia. I tried your nasi goreng kampung the other day. Very tasty. Thanks for sharing. Oh, thank you. Siapa dia? Virginia. Oh, thank you, Virginia. Wow, that's a great testimony for that. Well, those are all the recipe that's being done out of love actually. Thank you. You really make my day. Okay. Yang ni 180 darjah Celsius. Kita try sebab dia tak keras, dia lembut. Kita try dulu dengan 10 minit. Sebab lagi pun bila ada madu, dia akan tend to jadi, dia akan jadi hitam. So kita make sure sekejap lagi nak dekat 10 minit tu kena datang check tengok hitam ke tak. Okay. Yang ni air ni jangan buang. Nak fokus buat ni pula. Kita try tengok. Okey. Saya akan perlahankan sikit api. Pasal buat cucur ni yang paling saya tak suka adalah buat bila kita nak kena kontrol api. Kita kena cepat, yang kita kena besarkan, kadang dia kena kecilkan. Oh, saya memang tak suka. Tapi nak makan ni pasal saya buat lah kan. Kalau dia macam a little bit pekat, kadang-kadang saya pakai dengan tangan. Tapi yang ni not worth buat dengan tangan sebab sayang lah. Satu memang dia pasal dia masih lembut. Keduanya, karena bila kita pakai dengan tangan, dia lekat dengan tangan, kita tahu kadang bila you keluar-keluar kali boleh dapat 2-3 biji lagi. So kita pakailah kaedah yang terselamat dan terbersih. Kenapa? Tuan, kita ada cucuk jagung hari ni tuan, anak saudara saya. Saya ada seorang anak saudara saya, kalau kata mana adik-beradik saya lah, keluarga Haji Rejab ni, saya ada seorang anak Kak Yam yang duduk dengan saya, yang sulung. Yang Kak Yam tu mak dia, inilah orang yang mentor masakan saya lah, senang cerita. Dalam kalangan sepupu-sepupu kami ni, ada beberapa orang mentor. Memang menjadi sungguh lah dia orang punya air tangan tu. Macam saya kata Kak Yam, kakak saya. Lepas tu kakak saya seorang lagi, Kak A. Kadang-kadang Kak A pun ambil resipi daripada Kak Yam. Seorang lagi Kak Wi. Yang tu antara sepupu. Dan Kak Wi adalah yang antara sepupu yang paling rapat dengan saya. Sebab dulu masa saya kecil, sebelum saya sekolah, saya memang selalu akan dibawa ke Alostar untuk duduk dengan dia orang. Itu yang buatkan saya jadi rapat sebelah mak saya. Adik-beradik belah mak saya, sepupu-sepupu pun semua pun yang rapat, memang rapat lah. Sebab kebetulan mak saya ni orang Kedah. Jadi bila dia berkahwin, dia duduk di Penang, yang lain semua duduk kat Kedah. So bila nak datang tu, kalau masa zaman dulu tahun 70-an apa semua, daripada Kedah nak datang Penang ni, dia akan apa orang panggil, dia rasa macam satu benda kebesaran tau. Macam katalah saya daripada Penang nak pergi Kedah, saya ingat lagi mak saya nanti penuhkan segala makanan duduk dalam kereta tu, jadi tak payah nak singgah-singgah. Kecuali ada satu tempat di Sungai Petani yang kami suka singgah sebab dia punya roti canai tu. Yang lain semua tu, dia akan pastikan semuanya okey dan nak pergi. Kan, takkan saya nak berhenti nak sembang pula kan. Okey. Macam mana, okey ke, jelas ke? Mujahid tolong tengok sekejap. Apa dia berhenti? Apa yang berhenti? Level ni dia berhenti. Sekarang ni berhenti. Mana orang tak boleh call lah.
On dah balik. Dia dah boleh. Ha? Dia dah. Dah sambung balik. Sorry lah bila ada call masuk berhentilah pula sekejap tadi. So sorry, saya hanya tahu buat live je. Yang lain nak tekan apa-apa semua memang saya tak pandai. Ni yang tadi yang masuk mana-mana yang masuk cepat tu dia dah jadi mula ni kan. So bila buat ni jangan tinggal lah. Tapi tak apa, dua benda dah berjalan serentak, cuma nak buat masak lemak je. So tak apalah, saya fokus sekejap ni. Tak tahulah anak saya ni pandai ke nak buat benda ni, tapi tak apalah kot. Kalau menantu saya buat, saya lebih confident lah. Anak saya memang dilatih secara komando dalam dalam dapur ni. Kalau tak buat, siap dia dengan saya. Siap dia. Tapi macam tu lah kita mak-mak semua kan, mak ayah ni semua nak tengok anak-anak semua jadi baik-baik kan. Supaya boleh multi-purpose and multi-skill. Esok kok mana pun macam sekarang ya, masa zaman NCO, kita boleh nak sangka ke jadi macam ni. Dan tiba-tiba kita nak kena reduce kita punya cost kan, perbelanjaan semua nak kena ni. Jadi mau tak mau, semua orang nak kena ber-Google dan ber-YouTube semua untuk nak tengok apakah menu hari ni yang kita nak buat. Betul tak kan? Saya ni alhamdulillah lah sekarang ni saya memang minat masak. Dan segala resipi-resipi mana yang di rumah dulu yang selalu duduk makan di rumah mak saya semua tu, kita keluarkan lah kan. Macam ni dah ni. Saya memang suka sedikit like macam dia apa ni, garing sikit lah kan. Okay. So Mujib kena buka ni sayang, ni panas, kepanasan ni. Buka apa tu? Buka pintu. Bilik apa ni, kiranya sejak buat live dekat dapur ni memang saya bersan. Okey dah. Hopefully tak jadilah macam mana live saya semalam. Kenapa ada semalam apa? Semalam dia jadi macam terputus-putus, like macam tak tahu, dia jadi macam cakap tak habis atau pergi perkataan lain. Cakap tak habis. Jadi the whole thing saya pun tak tahu apa benda saya cakap dalam tu. Saya tahu siapa yang saya cakap tapi dalam tu, tapi saya tak tahu whether ada people punya handphone ada masalah ataupun tak. Okay. Buat lagi. Tadi saya dah perlahankan sikit. Kita kalau boleh nampak udang dan ni, kalau boleh setiap yang kita angkat ni, kita nak ada udang pada setiap satu kan. Rasa macam tak aci je kalau kata ada yang tak ada kan. Seperti masa time kecil-kecil tu kan. Oh, bercakap tentang sepupu saya, adik-adik saya belah sana. Jadi saya ni adalah orang Penang yang banyak bercakap Kedah. Sebab kami lebih cenderung ke arah sana. Belah macam belah arwah ayah, bukan kami tak nak rapat. The thing is, arwah ayah saya adalah seorang anak yatim. So tak ada anak yatim, ibu anak tunggal pula tu. So kalau tak silap Daud Miah Tok Wan Miah ni, kalau tak silap Tok Leha masa dia tengah mengandungkan Tok Wan Daud saya, ayah Daud saya, dia meninggal. So ayah saya pula masa saya umur 2 tahun dia meninggal. So generation of anak yatim. Macam tu lah. Anak saya pun masa dia umur 6 tahun ayah dia meninggal. Macam tu lah. Tapi sekarang saya bersuami lah kan. Untuk menjawab pertanyaan setengah-setengah orang yang hantar mesej kat saya, are you married? I say I am a grandmother kan. Kena beritahu lah. Anyway, walaupun saya grandmother ke married, apa semua follow lah saya kan. Siapa lagi nak tengok saya punya program ni kalau tak ke kawan-kawan atau kawan-kawan baru kan. Reception okey ke? Siapa lagi yang ada? Dia tak keluar nama.
Tak keluar nama, okey tak apa. So yang ni bila dah tadi kan bila dia dah ni bila nak control bila dia dah perlahan sikit dah dia jadi kelepek lah pula macam ni kan. Tapi kita kena pecah-pecahkan dia. Okey. Resepi yang ketiga sebenarnya adalah masak lemak. Okey, masak lemak ni saya nak buat masak lemak petola. Okey, kenapa saya nak share? Sebab masak lemak ni macam biasa. Kalau kata saya belajar dengan family saya, dia tak ada bawang putih, dia bawang merah semata-mata atau bawang besar. Lepas tu cili, dipotong panjang-panjang macam ni. Tapi yang ni saya olah kasi saya bubuh bawang putih sikit. Sebab bila saya tengok, bila saya bubuh dalam masak lemak ni, dia sedap. Okey, yang satu rahsia saya yang saya buat based on trial and error, saya bubuh daun kunyit. Ini something that saya nak share. Kawan-kawan kalau buat masak lemak putih cuba try test tengok bubuh daun kunyit pada orang yang suka lah. Semua orang tak suka, tapi saya suka sebab kita dah masak-masak lemak sebenarnya kita tak bubuh gula kan. Jadi herba ni sebenarnya memainkan peranan untuk menambahkan flavor tanpa kita nak bubuh Ajinomoto whatsoever. Saya adalah seorang yang memang tidak pakai Ajinomoto kat rumah. Tapi kalau kat luar tu kita tak tahulah orang masukkan Ajinomoto ataupun tidak. Tapi kalau setakat pergi ke kedai tom yum macam contohlah kafe, kita orang kondom kita orang ni kat bawah ni yang memang saya dah kenal, memang saya pesan tolong jangan bubuh Ajinomoto. Okey. Dah post itu semua kan? Tadi saya dah beritahu. Okey. Itu je sebenarnya, yang lain tu sama aja. Untuk masak lemak petola ni saya tak pakai suhun. Sebab saya rasa macam suhun tu tak popular je di kalangan ahli keluarga saya kat KL ni. Maksudnya rumah saya ni lah. Okay. Jadi semua ni senang nak memudahkan. Tak adalah pening kepala nak pergi sana sini. Bubuh siap-siap air dalam bekas. Jadi senang. Mana pistol saya? Pistol atau pistol? Oh, pistol tadi bersembunyi di sebalik ni. Okay. So kita rebus je. Saya usually saya akan bubuh sedikit garam nak menaikkan rasa lemak dia. Sebabnya garam ni akan jadi dia akan padu. Memanglah kandungan sodium memang tak ada lah dalam tu kan. Tapi dia punya rasa tu will be different. Lagi kalau nak tambah later kita akan tambah. Dan saya bubuh what you call this tahu. Orang utara kata tapuang. Okay. Dah tahu mau. Anak saya ni, kalau kata kita orang balik ke sana kan, balik ke utara lah. Dia bila dia lepas sempadan Kuala Kangsar. automatik kan, dia punya bahasa dia lorat jadi kot sebelah sana. Jadi bayangkanlah orang Selangor yang tak pandai cakap utara bercakap. Jadi setiap kali dia habis kayat, saya akan kata sah bukan orang Penang. Macam tu lah kan. Tapi betul lah kan, kita ni semua ni mana-mana negeri pun apa origin kita punya family katalah belah utara. Tapi kalau duduk sini mai tangan anak habis semua cayak kan. Either Penang ke Kedah ke Kelantan ke semua jadi Sampai saya cakap dengan anak saya pun semua kecuali masa bila? Masa time marah. Masa time marah dia kelok habis hampung semua. Kelok segala bahasa Penang and Kedah. Sambil-sambil lah ya saya ni kan. Okay, boleh ke saya nak curi makan satu? Saya nak tengok. Kita tengok. Sini. Sini. Alhamdulillah. Bestnya lembut. Lembut. Langsung je. Kalau kata macam ni. Okay, alright. Okay. Kalau macam ni punya rasa tadi memang nampak macam sedikit intense kan. Kalau kita tak makan, kalau kita tak makan dengan chili sauce pun tak apa lah. Alhamdulillah. Bestnya. So you all kena try ni tau.
kami akan goreng untuk 2 kali ni je. Sebab tak makan lapar-lapar boleh goreng lagi. Kalau makan lembut-lembut, sejuk-sejuk tak best. Sebab saya memang kena makan sejuk-sejuk pun kan. Tapi yalah, saya lebih suka yang suam-suam. Okey, ada apa-apa kita lepas apa-apa lagi tak? Ayam tu dah okey dah. Nasi dah masak. Kejapnya masak. Okey. Mari kita try test tengok. Kejap. Nanti sebelum ni. Kena angkat dia sebab tadi jadi karpa. Karpa tu bahasa India lah. Dia bermakna hitam. Orang Penang kan semua cakap semua campur-campur kan. Nampak pula kan. Anak saya dia kata apa tak saya tahu. Umi kalau jumpa dengan orang Penang, cakap pun golek-golek. Just nice. Alhamdulillah. Kalau siapa yang tak nak garing sangat tu, makna angkatlah awal sikit. Tapi saya memang suka garing-garing. Seredar ni. Cuba try test tengok cara ni. Yang ni senang untuk kita nak ni. Kalau tak ada dalam Shopee, pergi ke kedai catering. Kalau masa di KL ni, dekat Kampung Baru ada insyaAllah. Okey. Sudah settle. Oh, ni pun dah rebus dah ni. Sebab sini semua berjalan serentak. Jadi saya nak kena tengok je. Satu-satu. Okey, kena tambah. Okey, mari kita tengok nasi. Ni pasal dia lembut kan. Tapi sekurang-kurangnya tak adalah lembek macam mana saya selalu buat. Make way sikit. This adalah dia punya serui-serui dia. I see. Apa-apa pun tambah air 1 bekas. Kalau kata ini 2, airnya 3. Kalau ni 4, airnya 5. Begitulah seterusnya. Settle nasi. Settle cucuk jagung. Okey, sementara ni mari kita pergi tengok ni pula. Kita pergi tengok ayam. Mari. Oh, dah masak. Macam. So, tadi 10 minit 180 darjah Celsius. Tapi yang ni saya dah penggap ingredient ni dah selama lebih kurang 2-3 hari lah. Okay, kita tutup. Kita biarkan dulu sebab tadi saya nak masak dia punya kuah tu, jadi saya nak balutkan balik. Okay, kita patah balik sini. Mana-mana yang tidak berkenaan kita let go sekejap supaya tidak mengganggu. Okey. Ni saya akan masukkan terus. Kau bawa sana Bawa pergi sana. Tu dia nak kidnap lah tu. Sabar lah tu. Tambah sikit garam lagi. Saya tak pakai what you call this, saya tak pakai gula whatsoever lah. So saya rely banyak kepada daun ni. Oh, okey, lupa. Saya memang saya tak nak masuk lama sebab saya tak nak dia terlalu masak. So bolehlah masuk segelingan sayur. Ni apa? Udang. Hari ni udang apa tu? Udang rajin. Macam apa? Hari ni saya rajin mengopek udang. Pagi-pagi tadi terus buat je. Masa time ada cuti-cuti macam ni boleh lah.
pendapat saya suggest bagi cadangan ataupun pendapat pada orang-orang yang bekerja. Pilih satu hari untuk beli barang dan duduk anak beranak pun semua, tolong proses orang sikit pun semua, pack dan buat apa yang patut pun semua. Dan at least ada akan mengurangkan masa anda kat dalam dapur sebanyak mungkin, you know, and you can enjoy the time untuk nak buat benda lain pula. Itu pendapat saya lah. Saya suka masak, tapi kalau boleh saya tak nak lama-lama kat dapur. Saya suka masakan yang sangat-sangat simple. Oh, ada satu lagi sambal belacan. Okey, ini sambal non belacan. Yang ni sebenarnya saya tak berapa suka terlalu masak sebab antara masak dengan tidak, petola ni dia jadi sangat-sangat manis. So saya nak mengekalkan dia punya ni. Mana tadi Umi punya? Oh, there. Macam di sebalik tabir ni. Santan memang saya beli yang pure dan saya simpan. Yang ni saya nak masukkan terus sebab saya tak nak lama. Saya tak nak sayur tu masak lama. Tapi kaedah orang utara kata bila masuk macam ni, yang kita buat macam ni kan. Kita buat macam tu kita pakai kaedah timbuk. Mana-mana masak lemak pun you kena timbuk. Supaya santan tu tidak pecah menjadi minyak. Kalau sini dia akan kekal lah. Saya nak rasa tengok. Rasa. Okay.